Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan satu kisah tentang 7 orang pemuda. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kisah penduduk gua iaitu sekumpulan anak muda lelaki, bahawa pemuda ini mereka hidup di zaman orang ramai. Sebahagian besar dari mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyembah berhala. Mereka berada di atas kesyirikan dan kekufuran, dan mereka mempunyai berhala-berhala yang mereka sembah, dan mereka sujud kepada berhala itu, dan mereka akan berkorban kepada berhala itu, serta mereka akan berdoa kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut bahawa sekumpulan pemuda yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ialah sekumpulan pemuda seperti yang dikatakan oleh majoriti ulama, mereka datang antara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya pada zaman di mana agama Isa alaihissalam dikhabarkan secara rahsia, dan mereka adalah pemuda yang hidup pada zaman pemimpin zalim dan pemimpin yang syirik, sebagaimana ulama sebut dengan nama Daknaius, iaitu Decianus. Dan Decianus adalah gubernur Rom di bawah Maharaja Rom, dan ia adalah sebuah bandar yang dikatakan oleh para ulama di suatu tempat di sekitar Syam. Decianus ialah seorang raja yang zalim, dan dia sangat zalim, dan dia adalah seorang pagan, iaitu penyembah berhala. Dia pernah memerintah dan menguatkuasakan penyembahan berhala kepada umatnya, dan sesiapa yang tidak menurut perintahnya, dia iaitu raja itu akan menganiaya mereka atau menyiksa mereka atau menghukum mereka. Pernah berlaku banyak kali bahawa raja ini menyiksa orang dengan cara membakar mereka, menyalib mereka dan sebagainya. 7 orang pemuda seperti disebutkan dalam Al-Quran. 7 orang pemuda ini tidak mengenali antara satu sama lain. Mereka adalah individu dari bahagian yang berlainan di bandar itu, iaitu daripada keluarga yang berbeza. Mereka bukan kawan, mereka bukan saudara, mereka bukan rakan sekerja. Mereka hanya 7 lelaki muda, individu yang tidak mengenali antara satu sama lain. Pun pemuda-pemuda itu, walaupun mereka hidup pada zaman pemerintah zalim serta pemerintah yang memaksa kepada perbuatan syirik, mereka berada di atas fitrah mereka, dan mereka faham juga, mereka sedar bahawa kaum mereka syirik dan perbuatan itu adalah salah. Hakikatnya bahawa penduduk di situ menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bukanlah apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan daripada penduduk itu di situ. Jadi mereka datang kepada kesedaran tauhid bahawa Allah Azza wa Jalla sahaja yang berhak disembah. Pada satu masa ada perayaan yang besar, iaitu perayaan penyembahan berhala. Lalu seorang pemuda keluar dari perayaan itu senyap-senyap dan pergi ke satu bawah pokok. Satu pemuda lagi datang, sehingga 7 orang pemuda itu duduk bersama-sama, sedangkan orang lain di kawasan berdekatan itu sedang melakukan acara syirik. 7 pemuda ini dikenali sebagai Ashab Al-Kahf. Bayangkan hidup dalam masyarakat di mana kebanyakan orang bukan sahaja berada di atas syirik, tetapi sebahagian besar daripada mereka adalah musuh kepada orang yang menentang cara hidup itu. Jadi 7 orang pemuda, mereka duduk di bawah pokok itu. Pada ketika itu 7 pemuda tersebut berdiam diri ketika berada di bawah pokok. Mereka semua tahu bahawa jika salah seorang dari mereka adalah pengikut raja ataupun penentang mereka, dan salah seorang daripada mereka memberanikan diri dengan bercakap, dan dia berkata bahawa kita semua tahu kita duduk di sini untuk satu sebab. Dari 2 kalangan mereka cukup berani untuk bercakap dan sebutkan alasan ini. Maka sesudah beberapa waktu, salah seorang dari mereka menguatkan keberaniannya dan berkata, saya datang ke sini kerana saya tidak percaya dalam syirik yang dilakukan oleh umatku. Saya percaya bahawa kita harus menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah sahaja. Dan kemudian 6 yang lain bersetuju dan mereka bersetuju. Maka kesemua mereka di situ, iaitu 7 orang itu, bersetuju bahawa mereka akan menyembah Allah sahaja bersama-sama. Inilah sekarang apabila mereka menjadi satu unit, komuniti sesama mereka.
maka mereka bersetuju bahawa mereka akan menyembah Allah, tetapi mereka akan melakukannya di pinggir bandar supaya itu rakyat tidak akan melihat mereka. Kerana jika rakyat di situ melihat mereka dan tahu apa yang mereka lakukan, penduduk-penduduk di situ serta raja akan menganiaya mereka kerana mereka tidak percaya kepada berhala, bahawa mereka hanya percaya kepada Allah. Maka mereka akan pergi ke setiap pinggir kota mereka dan mereka menyembah Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki 7 pemuda ini hanya untuk menyembah Allah dan mati dengan cara itu sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala mahu menjadikan kehidupan mereka sebagai pengajaran untuk kita hari ini. Dia mahu kita mengetahui melalui Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa selepas beberapa waktu, sekumpulan manusia akan berjalan melalui mereka seperti suatu hari mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pejalan itu akan melihat apa yang 7 orang pemuda ini akan buat di atas, iaitu mereka menyembah Tuhan yang satu selain daripada cara penyembahan penduduk di kota itu. 7 pemuda itu tidak menyembah berhala mereka dan berhala-berhala mereka dengan cara yang biasa mereka lakukan. Ini adalah beberapa bentuk agama baru, dan jadi mereka menceritakan hal ini terus kepada raja yang zalim itu. Dan mereka memberitahunya bahawa kumpulan pemuda ini telah menukar agama kamu. Mereka telah datang kepada agama baru, ibadah baru. 7 pemuda itu mendakwa bahawa semua Tuhan yang kamu sembah ini adalah Tuhan palsu, dan kamu hendaklah menyembah Allah sahaja. Apabila Decianus, iaitu raja yang zalim, dan gubernur Rom yang menindas dan mendengar tentang mereka, pemuda yang menyembah Allah itu, raja tahu bahawa jika dia tidak bunuh 7 pemuda ini, berita ini akan tersebar dan ramai yang akan mengikuti pemuda ini, dan pemuda ini akan menjadi hero. Hal ini boleh menyebabkan rakyatnya tidak akan percaya kepada raja ini. Jadi raja ini memberikan tempoh 3 hari kepada pemuda tersebut untuk kembali kepada agama syirik. Jika tidak, raja ini akan menangkap dan menyeksa mereka. Dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun menegaskan tauhid, lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Surah Al-Kahfi ayat 14. Mereka berkata pula sesama sendiri, kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Surah Al-Kahfi ayat 15. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Surah Al-Kahfi ayat 16. Walau bagaimanapun, tidak ada apa yang boleh menghentikan 7 pemuda ini. Pemuda ini telah menemui cara untuk lari dari kota itu. Ketika mereka melarikan diri, ada seekor anjing yang bernama Kitmir mengikuti mereka. Anjing itu dikatakan adalah seekor binatang peliharaan salah seorang pemuda itu. Mereka kini dikejar oleh tentera raja tersebut. Ketika mereka melarikan diri, mereka menemui satu gua yang berada di Gunung Anjulus. Ketika mereka memasuki gua itu, tentera beraja sedang mencari mereka sekitar gunung itu. Semua gua telah dimasuki oleh tentera raja itu kecuali tinggal satu lagi gua, iaitu gua yang dimasuki oleh 7 pemuda itu. Tentera raja tersebut cuba memasuki gua itu. Ketika tentera itu memasuki gua dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tentera-tentera itu merasa takut dan keluar semula, sehingga raja pun tidak berani masuk ke dalam gua itu. Raja itu merasakan mereka berada di dalam gua itu. Lalu raja itu mengarahkan tenteranya untuk menutup pintu gua itu dengan batu yang besar. Selepas itu,
7 pemuda itu tidur di dalam gua itu. Jika tidak tanpa menggerakkan badan, sudah tentu badan menjadi tidak berdaya dan kemungkinan boleh meninggal di situ. Akan tetapi Allah menggerakkan badan mereka setiap masa ke kiri dan ke kanan ketika mereka tidur. Ketika mereka tidur, kulit mereka tidak berubah menjadi kecut ataupun tua. Kulit mereka serta rupa mereka kekal muda. Dan engkau akan melihat matahari terbit cenderung ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Surah Al-Kahfi ayat 17. Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur, dan kami balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Sedang anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya dekat pintu gua. Jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka. Surah Al-Kahfi ayat 18. Selepas beberapa abad kemudian, ada seorang pengembala biri-biri di sekitar gunung itu. Biri-biri pengembala itu hilang. Pengembala itu sedang mencari biri-birinya dan ternampak birinya tersangkut di pintu gua itu. Ketika itu pemuda itu cuba buang batu pintu masuk itu supaya birinya dapat keluar. Dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka dari tidurnya supaya mereka bertanya-tanya sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa lama kamu tidur?" Sebahagian dari mereka menjawab, "Kami telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari." Sebahagian lagi dari mereka berkata, "Tuhan kamu telah mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi, halal yang dijual di situ. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya. Dan hendaklah ia berlemah lembut dan sesungguhnya semasa di bandar. Dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyadari akan hal kamu." Surah Al-Kahfi ayat 19. Dan akhirnya mereka bangun dari tidur dan mereka berfikir, berapa lamakah mereka tidur? 1 hari, setengah hari. Mereka memikirkan bahawa mereka tidur hanya beberapa jam. Walau bagaimanapun, ianya sebenarnya sudah berabad telah berlaku ketika mereka tidur. 7 pemuda itu, mereka merasa lapar ketika tidur. Ketika lepas tidur, ketika itu seorang dari mereka bangun untuk pergi membeli makanan di luar, dan 6 daripada mereka menyuruh seorang itu berhati-hati kerana bahaya di luar. Mereka risau jika raja dan tenteranya itu nampak dia. Ketika seorang itu keluar, dia merasa pelik. Dia memikirkan bahawa dia hanya tidur beberapa hari, tetapi bandar di situ banyak berubah dan perubahannya sangatlah cepat. Bila dia melalui kuil, dia terkejut melihat berhala di situ tiada lagi, sedangkan orang ramai di kawasan itu sedang bercakap tentang Tuhan yang satu. Ada juga dia ternampak ada orang menjerit memberikan ceramah bahawa Tuhan itu satu. Orang ramai di situ tidak lagi percaya kepada berhala. Ketika pemuda ini sampai ke pasar, dia ternampak ada seorang menjual roti. Dia memberikan roti itu kepadanya dan juga kawannya yang ada dalam gua. Ketika dia membayar roti itu dengan duit perak, peniaga itu pun terkejut dan berfikir bahawa pemuda ini telah menjumpai harta karun. Sebab duit perak ini adalah duit dari beberapa abad yang lepas. Penjual roti ini terus memberitahu pihak berkuasa Roman pada masa itu. Lalu pemuda itu dibawa oleh pihak berkuasa untuk pergi ke istana dan berjumpa dengan raja. Ketika pemuda itu menceritakan kepada raja itu terkejut dan raja itu memberitahunya hal ini telah berlaku 300 tahun dahulu. Dan duit kamu pegang itu adalah duit yang 300 tahun lepas. Pada zaman raja pemerintah zalim. Untuk raja masa kini, ia adalah seorang raja yang Muslim, iaitu
percaya kepada Allah dan tidak lagi percaya kepada berhala. Dengan gembiranya raja mendengar cerita itu. Raja serta tenteranya berangkat untuk pergi ke gua itu bersama seorang pemuda itu, supaya 7 pemuda itu mendapat pengiktirafan dari raja itu, serta diberi pangkat dan kehidupan yang senang di kota itu. Ketika sampai ke gua, pemuda itu menyuruh raja dan tentera raja berhenti di muka pintu gua itu. Lalu pemuda itu masuk seorang diri ke dalam itu untuk berjumpa dengan rakannya. Pemuda itu menceritakan hal tersebut kepada kawannya. Lalu mereka 7 pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mencabut nyawa mereka. Lalu mereka meninggal di situ. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai, supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Surah Al-Kahfi ayat 21. Selepas beberapa masa kemudian, Raja Rom itu membina tempat bersembahyang berdekatan dengan gua itu. Sebahagian dari mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing mereka. Dan setengahnya pula berkata bilangan mereka 5 orang. Yang keenamnya ialah anjing mereka. Secara meraba-raba dalam gelap akan berlaku yang tidak diketahui. Dan sesetengah yang lain berkata bilangan mereka 7 orang. Dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dengan bahasan secara sederhana yang nyata keterangannya di dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun dari golongan yang membicarakannya. Surah Al-Kahfi ayat 22. Pemuda yang menyerahkan segalanya yang mereka memiliki kerana untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kisah mereka yang menakjubkan ini hingga ke hari kiamat di kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi.